Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan oxidizing agent and reducing agent based on the value of standard electrode potential. Okay, actually value of standard electrode potential ni kita dah belajar pada minggu lepas. Okay, so hari ini kita nak fokus kepada oxidizing agent and reducing agent. What is oxidizing agent? What is reducing agent? Based on value of standard electrode potential. Okay, okay, so tengok table 6. Okay, table 1.6 shows a part of a standard electrode potential series of half cell that arrange in an ascending order of the standard electrode potential value from the most negative to the most positive. Okay, apa maksud dia tu? Okay, yang ni jadual 1.6 ni. Okay, tengok jadual 1.6. Yang ni standard electrode potential. Okay, jadual 1.6 menunjukkan bahawa a part of a standard electrode potential series they are arranged in ascending order, okay, from the most negative to the most positive. Okay, nampak tak dia susun? Okay, dia susun daripada most positive, most negative, yang paling atas ni yang negatif. Yang lebih negatif berada di atas, kepada yang most positive, yang paling positif berada di bawah. Okay, dia susun macam ni. Okay, yang ni yang kita panggil sebagai standard electrode potential series. Standard electrode potential series. So untuk standard electrode potential series ni memang dia susun berdasarkan kepada, okay, berdasarkan kepada the most negative, okay, the most negative, paling atas ni paling negatif, paling atas paling negatif, okay, kepada the most positive, paling bawah adalah paling positif, most. Yang ni pun most. Paling ke atas paling negatif, paling ke bawah adalah paling positif. Okay? Okay, and then the standard electrode potential, okay, the standard electrode potential EO is also known as a standard reduction potential. Okay, yang ni standard electrode potential series juga dikenali sebagai, okay, dikenali sebagai standard, okay, ni dikenali juga sebagai standard reduction potential. Standard reduction potential. Kenapa dia dikenali sebagai standard reduction potential ni? Kenapa dia dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai? Ni. Okay, sebab apa? Sebab all half cell equation are written as reduction. Semua, okay, semua ni persamaan setengah ni ditulis dalam keadaan reduction. Okay, semua ditulis dalam keadaan reduction. Kalau kamu tengok semuanya dia gain elektron. Kan kita belajar sebelum ni kalau dia gain elektron, okay, kalau gain elektron bermaksud dia mengalami reduction. Gain elektron dia mengalami reduction. So kalau kita tengok kat sini semua elektron tu berada sebelum anak panah. Okay, sebelum arrow kan. Okay, sebelum arrow. Okay, semua berada sebelum arrow. So kalau sebelum arrow that's mean dia adalah reduction. Semua ni kalau kamu tengok. Okay, semua daripada atas sampai ke bawah ni. Okay, sampai ke bawah. Semuanya gain elektron. Okay, semua gain elektron. So sebab tu dia dikenali sebagai standard reduction potential. Standard reduction potential. Why? Because all half cell equation are written as the reduction. Okay? Okay, and then kita tengok yang seterusnya. EO value is measure EO value is measure of tendency of a substance to accept or donate electron. Okay, EO value ni yang ni lah. Ni. Okay, EO value ni yang ni. Okay, is measure of tendency a substance to accept or donate electron. So dia disusun ni sebenarnya berdasarkan kepada kecenderungan dia, sama ada dia mudah ataupun sukar untuk terima ataupun bebas elektron. Okay, so kita ada persamaan kat sini. Oxidizing agent plus electron will produce reducing agent to produce oxidizing agent. Dia tindak balas berbalik. Okay, tindak balas berbalik. So kat sini untuk tindak balas berbalik ni, okay, untuk tindak balas berbalik ni kita boleh tulis juga yang ni okay, kita boleh tulis juga reducing agent menghasilkan, okay, oxidizing agent
Oxidizing agent tambah dengan elektron. Tambah dengan elektron. Okay, sebab dia tindak balas berbalik. Ataupun kita ambil yang ni, oxidizing agent tambah elektron menghasilkan reducing agent. Dan ingat balik, reducing agent ni apa? Reducing agent adalah yang mengalami apa? Proses pengoksidaan kan? Yang mengalami proses pengoksidaan. Yang ni agent 3 agent pula kat sini. Agent, ni agent. Okay, so kalau rasa macam pening apa benda lah teacher cerita ni. Okay, kita tengok dulu. Kita berkenalan lebih detail lagi berkaitan dengan jadual 1.6 ni. Hello, korang ada tak ada ni? Ada. Ada. Ada kan? Kalau ada sebarang soalan nak tanya, tak faham ke apa, tanya tau. Okay, sekarang ni kita tengok balik kita punya standard electrode potential ni. Okay, kita tengok balik dengan lebih detail apa dia standard electrode potential ni. Okay, kita tengok balik. Set sepadam dulu. Okay, kita tengok balik apakah standard electrode potential ni. Kena faham betul-betul yang ni, nanti kita tengok soalan. Okay, kita tengok balik apakah standard electrode potential ni. Jadual untuk standard electrode potential 1.6 here. Okay, jom kita tengok. Kat sini dia kata, okay, kalau semakin ke bawah, okay, nampak ni. Okay, semakin ke bawah, dia strength as a oxidizing agent. Dia merupakan oxidizing agent yang kuat. Okay, kalau makin ke bawah, dia merupakan oxidizing agent yang kuat. Manakala kalau dia makin ke atas, yang warna pink ni, okay, kalau dia makin ke atas, dia merupakan strength of reducing agent. Dia merupakan agent penurunan yang kuat. Merupakan agent penurunan yang kuat. Okay, kita tengok satu-satu. Kita tengok yang ni dulu Kalau dia tu reducing agent, okay, reducing agent yang warna pink ni, Mg ni okay, kalau dia tu reducing agent. Kalau reducing agent bermaksud dia akan mengalami apa? Reducing agent. So dia akan mengalami oxidation process. Betul? Mengalami oxidation process. Okay, dia akan mengalami oxidation process. Oxidation, that means they lose electron. They lose electron. Okay, boleh? Okay, kemudian yang ni pula, okay, yang ni merupakan oxidizing agent. Oxidizing agent, yang warna biru ni. Okay, oxidizing agent. Okay, so kalau oxidizing agent bermaksud dia akan mengalami reduction. Dia akan mengalami reduction process. Okay, mengalami reduction process. Okay, kalau reduction process bermaksud dia gain electron. Gain electron. Okay. Sabar dulu. Ada kaitan dengan penerangan kita yang kat bawah tu. Saya pada nampak sahabat. Okay, ada kaitan. Saya kita tengok apa kaitan dengan penerangan kita yang kat bawah. Okay, kamu tengok sini. Nampak semua tak? Nampak je kan? Okay, kita tengok sini. Yang kat bawah ni, dia ada kaitan dengan yang kat bawah ni. Ni, kamu tengok kat sini Yang warna biru ni maksudnya refer kepada kotak biru ni. Yang warna biru ni Okay, kita tengok yang first dulu. Table 1.6. Okay, based on table 1.6, a comparison of standard electrode potential, EO value, is used to determine whether silver, Ag, or magnesium is an oxidizing agent or reducing agent. Jadi berdasarkan kepada jadual 1.6 ni, okay, berdasarkan kepada jadual 1.6, kita boleh menentukan sama ada Mg ataupun Ag, sama ada Mg ataupun Ag yang merupakan oxidizing agent ataupun reducing agent. Okay, yang mana satu merupakan oxidizing agent, yang mana satu merupakan reducing agent. So berdasarkan apa? Berdasarkan kepada standard electrode potential table 1.6. Okay? Okay, so macam mana tu? Okay, kita tengok sini. EO value, tengok betul-betul ni agak sukar sikit ni. EO value, okay, kita tengok, kita ambil dulu ayat yang pertama ni. EO value of Ag is more positive. Okay, yang ni okay, kenapa yang ni more positif? Kita comparekan dengan Mg ni. Kita comparekan dengan Mg ni. Okay, dia more positif. Kat sini nilai dia 0.80. Yang ni nilai dia negatif 2.38. So bermaksud yang ni adalah more positif. Okay, dia more positif. Okay, dia berada di bawah kan? More positif. Okay, and then what happen?
Okay, kita tulis persamaan dia. Okay, kita tulis persamaan dia. Kita ambil yang AG dulu AG plus, okay, AG plus tambah elektron. Ni berdasarkan jadual tu. Okay, menghasilkan AG. Kita nak balas berbalik. Okay, so dia cakap apa? Dia cakap apa lagi? Okay, dia kata Ag ion, okay, silver ion on the left side is stronger oxidizing agent. Is a stronger oxidizing agent. Okay, yang mana yang left side? Okay, yang mana yang left side? Okay, left side yang ni. Yang sebelah kiri. Okay, yang ni yang cikgu buat tanda kuning ni. Left side, belah kiri. Okay, left side belah kiri ni. Kalau saya pecah kat sini, okay, sebelah sini adalah left, sebelah sini adalah right. Sebelah sini adalah right. Okay, dia kata left side. Maksudnya sebelah sini lah. Sebelah sini. Kalau sebelah sini, right. Okay, kamu tengok yang ni Kamu tengok yang ni. Tengok yang tu. Okay, so dia kata left side. Left side is a stronger oxidizing agent. Okay, is the stronger oxidizing agent. Kita refer left tu kepada kotak ini. Kotak biru ni. Okay, so bermaksud yang ni lah. Okay, yang ni. Ag plus. Ag plus ataupun Ag plus ion. Okay, so Ag plus ion ini merupakan apa? Stronger oxidizing agent. Stronger oxidizing agent. So yang ni merupakan stronger oxidizing agent. Yang left side merupakan stronger oxidizing agent. So kalau dia stronger oxidizing agent, what happen? So it easier for Ag plus ion to receive electron and undergo reduction. So bila dia merupakan stronger oxidizing agent, bermaksud dia akan mengalami, dia mudah untuk terima elektron. Dia mudah untuk terima elektron, receive elektron. Okay, mudah untuk terima elektron. So kalau dia mudah untuk terima elektron, bermaksud dia akan mengalami reduction. Dia akan mengalami reduction. Boleh? Dia akan mengalami reduction. So kalau kita tulis persamaan semula, kita tulis semula persamaan setengah dia, Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Macam tu. Boleh? Sebab dia merupakan stronger oxidizing agent. Okay, tengok pula ayat yang kat bawah ni. Conversely, okay, conversely, silver atom. Which one silver atom? Yang berada sebelah kanan. Okay, Ag on the right side. Tengok betul-betul. Ag on the right side. Ni kan, nampak tak? Cikgu pecahkan sini ni. Sebelah sini adalah right side. Okay, Ag on the right side is difficult to release electron. Okay, dia sukar untuk membebaskan elektron. Okay, dia sukar untuk membebaskan elektron. So kalau kita tulis balik, ni kan, yang ni ni, okay, yang ni kalau kita tulis balik, okay, ni cikgu dah tulis dah satu. Ni cikgu nak tulis yang ni pula, Ag. Okay, Ag, dia kata Ag on the right side is difficult to release electron. Okay, menghasilkan Ag plus tambah elektron. So dia tak berlaku macam tu. Okay, dia sangat sukar untuk membebaskan elektron. So taklah. So yang ni je. Boleh? Conversely, silver atom on the right side is difficult to release electron. So yang ni tak. Sebab dia susah untuk membebaskan elektron. So dia buat apa? Dia gain elektron. Okay, dia gain elektron. Kenapa dia gain elektron? Sebab dia stronger oxidizing agent. So bila stronger oxidizing agent bermaksud dia akan receive elektron. Okay, bagi mengalami reduction process. Bagi mengalami reduction process. So persamaan dia Ag plus tambah elektron will produce Ag. Boleh? Okay. So yang ni difficult. Okay, yang ni sukar untuk berlaku bagi Ag yang berada di sebelah kanan. Okay, boleh faham? Boleh Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh very good. Okay, now kita tengok yang Mg pula. Okay, kita tengok yang Mg pula. Okay, kita tengok yang Mg. EO value of Mg is more negative. Okay, is more negative. Kenapa more negative? Kenapa more negative ni? Sebab dia berada kat atas ni. Nampak tak? Kita ambil yang ni pula tau. Okay, Mg ni berada di atas. Ni Mg ni berada di atas. Dia more negative. Tadi dia more positif. Okay, sekarang ni cikgu tulis dulu persamaan dia. Kita ambil yang Mg pula. Okay, Mg
2 plus tambah 2 elektron will produce Mg. Okay, tidak balik-balik Okay, will produce Mg. Okay, kemudian dia punya nilai EO dia adalah sama dengan negatif 2.38. So, it's more negative. Okay, so dia cakap apa? Okay, kemudian dia kata magnesium atom, okay, magnesium atom on the right side is stronger reducing agent. Okay, right side. Mana right side? Okay, kalau kita pecah macam ni, sini, sebelah sini right. Okay, sebelah sini right side dan sebelah sini adalah left side. Sebelah sini adalah left side. So right side ada Mg. Right side sebelah kanan ada Mg. Magnesium ada magnesium. In the right side is the stronger reducing agent. Stronger reducing agent. Mana kita nak tahu ni? Okay, sebelah kanan. Ni sebelah kanan ni. Tengok sebelah kanan ada apa? Stronger reducing agent. Stronger reducing agent. So dia merupakan stronger reducing agent. So kalau dia stronger reducing agent, it is easier for the magnesium atom Mg to release electron and undergo oxidation. Jadi dia mudah untuk membebaskan elektron dan mengalami oxidation. Nampak cikgu tulis ni? Okay, mengalami oxidation proses dan dia mudah untuk membebaskan elektron sebab dia merupakan reducing agent. Sebelah mana teacher? Sebelah right side, iaitu Mg. Okay, so kalau kita tulis sama G menghasilkan Mg2 plus tambah dengan 2 sebelah kanan. Dia mudah membebaskan elektron dan dia mengalami oxidation. Okay, boleh? Boleh Yang berada sebelah kanan, iaitu yang ni. Yang ni. Yang berada sebelah kanan yang ni. Okay, yang ni mudah mengalami, mudah untuk membebaskan elektron dan mengalami oxidation proses. Okay, kenapa? Sebab dia merupakan reducing agent yang kuat. Okay, stronger reducing agent. Stronger reducing agent. Okay, boleh? Okay, so kita dapat satu persamaan. Persamaan oxidation. Okay, seterusnya, dia kata apa lagi? Conversely, magnesium ion on the left accept electron. Okay, yang berada sebelah kiri. Okay, yang berada sebelah kiri. Mana berada sebelah kiri? Okay, yang berada sebelah kiri adalah, saya ambil colour ni. Okay, yang ni, Mg2+. Okay, Mg2+, yang berada sebelah kiri. Kan? Left side ni. Yang berada left side sebelah kiri ni. Okay, yang berada sebelah kiri merupakan oxidizing agent. So, dia kata apa? Okay, dia kata, it's difficult to accept electron. It's difficult to accept electron. Susah untuk menerima elektron. Okay, jadi kalau kita tulis persamaan, okay, yang ni dah settle. Kalau kita tulis untuk persamaan Mg2+, tambah 2 elektron menghasilkan Mg. Okay, so yang ini sukar untuk berlaku. Sukar untuk dia terima elektron. So, kita ambil persamaan kita yang ni. Okay, boleh faham? Boleh faham tak ni? Berkaitan dengan left side dengan right side tu. Boleh tak? Boleh. Boleh nampak tak? Boleh Boleh. Okay, so kesimpulan kat sini, kesimpulan kat sini boleh kesimpulan kat sini kamu kena ingat, kamu kena ingat yang penting kat jadual ini, apa yang kamu kena ingat adalah, yang pertama bila kita pecahkan ni, kita pecahkan kita punya persamaan ni, yang berada sebelah kanan, right. Yang berada sebelah kanan, dia cenderung untuk menjadi reducing agent. Cenderung untuk menjadi reducing agent. Boleh? Yang berada sebelah kanan cenderung untuk menjadi reducing agent. Dia more negatif yang more negatif. Okay, so kalau dia reducing agent bermaksud dia akan mengalami oxidation process. Oxidation process that means dia lose electron. Boleh? Okay. Kemudian kalau yang berada sebelah kiri, yang berada sebelah kiri, left side daripada ni tahu arrow ni. Yang berada sebelah kiri left side, kalau dia more positif, dia merupakan oxidizing agent. Oxidizing agent. So kalau oxidizing agent, dia mengalami apa? Dia akan mengalami reduction process and gain electron. Dapat Boleh faham? Boleh faham tak ni jadual kita? Boleh.
Boleh. Okay, very Boleh. okay. Harap kamu faham now. Okay, now kita tengok summary here. Okay, look at for the summary here. Kita tengok kat sini summary-nya. Okay, to summarize, the value of EO can be used to determine the substance that will undergo oxidation or reduction. Okay, along with strengths of the oxidizing agent or reducing agent shown in figure 1.16. Okay, yang ni yang macam teacher bagi tahu tadi lah. Okay, molecule or ions with a more positive. More positive bermaksud dia berada di bawah. Ni yang more positif yang berada di bawah ni, yang more positif or less negative. Samalah, kalau dia more positif maksud dia mesti dia ada less negatif kan. Standard electrode potential apa dia? Okay, has a greater tendency to accept electron. Kalau dia tu more positif, dia cenderung untuk terima elektron. Kenapa dia cenderung untuk terima elektron? Okay, kenapa dia cenderung untuk terima elektron? Sebab dia merupakan apa ni? Okay, dia merupakan oxidizing agent. Okay, dia merupakan oxidizing agent. Okay, merupakan oxidizing agent. So, dia tendency to accept electron. Kenapa? Sebab dia akan mengalami reduction. Kalau reduction, mestilah akan terima elektron. Boleh? Okay, undergo reduction. Betul. Dia akan mengalami reduction. Okay, a stronger oxidizing agent. Betul. Dia merupakan stronger oxidizing agent. Kalau dia tu more positive. Okay. Okay, now kita tengok pula. Macam mana kalau atom or ions with a more negative? Yang tadi more positif, yang ni more negative. More negative or less positive. Kalau dia more negative, maksud dia kuranglah positif. Okay, standard electrode potential value of EO. Okay, kalau dia tu more negative, kalau more negative bermaksud mestilah dia stronger reducing agent. Okay, kalau stronger reducing agent mestilah dia mengalami oxidation. Kalau dia mengalami oxidation process, that means dia lose electron. Okay, cuba kita tengok betul tak? Okay, dia kata has a greater tendency to release electron. Okay, dia akan cenderung untuk membebaskan elektron. Betul lah? Easier to undergo oxidation process. Okay, akan mengalami proses oxidation. And a stronger reducing agent. Dan dia merupakan stronger reducing agent. Okay, jadi kalau dia tu adalah more negative. Okay, dapat tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okay, kalau ada sebarang soalan terus tanya. Okay, now kita tengok kepada contoh. Okay, kita tengok kepada contoh. Contoh ni ada contoh dalam buku teks. Okay, kita tengok kepada contoh. Dapat ni lah. Okay, by referring to a standard electrode potential value in table 1.6, how do you identify the oxidizing agent and reducing agent in photo 1.4a and 1.4b? Okay, tengok yang A dulu. Okay, berdasarkan kepada jadual 1.6 standard electrode potential ni, teacher dah copy kat sebelah tu. Okay, dia suruh kamu tentukan yang mana oxidizing agent, yang mana reducing agent. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, kat sini kita ada copper wire Cu. Ni Cu kat sini. Okay, Cu ni sebenarnya displacement process ni, tindak balas penyesaran logam. Okay, daripada larutan garamnya. Okay, kemudian kita ada AgNO3 ni. Larutan dalam ni adalah larutan AgNO3. Okay, larutan AgNO3 solution. Okay, so dia kata apa? Okay, dia kata the standard electrode potential EO is arranged from the most negative to the most positive. Betul tak? Okay, kita salin balik. Kita tulis balik. Disebabkan yang terlibat adalah Mg, adalah Cu dengan AgNO3, bermaksud yang ni. Okay, yang ni kamu ambil Ag tau. Jangan ambil NO. Kita ambil logam Kita ambil Ag. Ni kita ambil yang ni Ag plus. Okay, kita ambil itu. Okay, so sekarang ni yang terlibat adalah antara Ag dengan Cu. So langkah pertama yang kamu kena buat adalah kamu tulis dulu persamaan.
Okey, tulis dulu persamaan. Okey, persamaan apa? Iaitu persamaan untuk CU. Tulis. Untuk persamaan CU, mana CU kat sini? Tengok jadual kita. Mana CU? Ni CU. Okey, CU yang ni. Okey, so tulis bersama dengan dia punya EO dia. Okey, tulis. Langkah pertama, Cu2 plus tambah 2 elektron. Okey, will produce Cu and EO-nya adalah positif 0.34. Okey, kemudian yang satu lagi adalah Ag. Okey, yang satu lagi adalah Ag. So, mana Ag? Cari kat sini mana Ag. Okey, Ag yang ni. Okey, Ag yang ni dan tulis bersama dengan nilai EO dia. Okey, so tulis Ag plus tambah elektron will produce Ag. Dan nilai EO-nya adalah positif 0.80. Okey, so bila kamu dah tulis macam tu, okay, bila dah tulis, kita cuba kenal pasti. Okay, kenal pasti, dia kata EO value of Cu is more negative or less positive. Kita ambil more positif, more negatif lah senang. Sebenarnya kita tengok antara dua ni, yang mana yang lebih negatif? Yang lebih negatif, yang ke arah negatif lah. So berbanding dengan 0.34 dengan 0.80. Mestilah yang most negatifnya adalah yang mana? 0.34. 0.34 most negatif. Ke bawah ni, okey, yang ke bawah ni dia dah jadi most positif. Itu compare tu. Yang ke bawah tu dah jadi most positif. Yang atas tu adalah most negatif. Yang kat bawah most positif. Allah, hilang pula benda panah. Okey, faham tak dulu setakat ni? Nak kenal pasti yang mana lebih negatif dengan yang mana lebih positif. Boleh tak? Makin ke atas dia most negatif, makin ke bawah dia most positif. Boleh faham tak dulu setakat ni? Kita kenal pasti positif dengan negatif. Boleh Okey. And then kita nak hurai apa pula ni? Okey, and then copper, Cu, is a stronger reducing agent compared to the silver. Bila dia berada di atas, bermaksud dia adalah stronger reducing agent. Stronger reducing agent. Tengok Okay, dia adalah stronger reducing agent. Stronger reducing agent. Therefore, copper atom Cu has a greater tendency to release electron to form Cu2 plus ion. Okay, right side. Okay, sebelah right ni, mesti right. Okay, right ada Cu. Okay, sebelah right ada Cu. So that's mean copper atom. Yang ni ion tau. Kamu jangan confuse Yang ni ion. Ion ni berada sebelah left. Ion berada sebelah left. Okay, kita nak sebelah right. Okay, disebabkan dia most negatif. Bila dia most negatif bermaksud dia berada sebelah kanan, right. So bila berada sebelah kanan, dia adalah reducing agent. Dia adalah reducing agent. Yang mana satu? Yang Cu ni, yang berada sebelah kanan. Okay, so copper Cu undergo oxidation process. So copper akan mengalami proses oxidation. Copper akan mengalami proses oxidation, iaitu Cu yang berada sebelah kanan ini. Okay, jom kita tulis persamaan dia. So that's mean kita akan dapat, nak balas oxidation, half equation is Cu menghasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron. Okay, why? Because it is reducing agent. Reducing agent, that's mean dia akan mengalami oxidation process. Okay, dapat? So kita dah dapat oxidation half equation. Okay, kita dah dapat oxidation half equation. Okay, now kita tengok pula untuk Ag. Untuk Ag pula macam mana? Okay, tengok betul-betul Okay, the EO value of Ag is more positive than EO of Cu. Untuk Ag dia more positif. Okay, more positif. Kalau more positif sebelah sini. Ni, kita tengok ini pula more positif. So, the silver ion is a stronger oxidizing agent than copper 2 plus ion. Okay, so kita ambil yang sebelah left. Kita ambil yang sebelah left pula. Okay, kita ambil sebelah left ni, sebelah right kan. Okay, kita ambil sebelah left. Left ada apa? Ag plus.
left ada Ag plus. So dia akan jadi apa? Dia merupakan oxidizing agent. Oxidizing agent. So kalau oxidizing agent, okay, oxidizing agent dia akan mengalami reduction process. Reduction that means dia akan gain electron. Dia akan gain electron. Siapa tu? Ag plus. Ag plus. Bukan Ag ya. Bukan Ag, Ag plus. Boleh? Okay. So therefore, silver Ag plus, silver ion has a greater tendency to receive electron to form silver atom. To form silver atom. Nampak tak kat situ? Yang ni Okay, yang sini. Yang ni. Okay, yang ni tau. Okay. So, silver ion undergoes reduction. Silver ion akan mengalami reduction. Okay, dia akan mengalami reduction process di mana dia gain electron. Okay, so kita bolehlah tulis persamaan kita. Reduction half equation. Okay, tambah electron will produce Ag. Will produce Ag. So tindak balas ini berlaku. Okay, tindak balas ini berlaku. Okay, kita tengok lagi kat bawah. The displacement reaction occur. Tindak balas penyesaran ini berlaku. Displacement adalah penyesaran yang kita belajar sebelum ni. Penyesaran logam daripada lautan garamnya. Displacement of metal from its salt solution tu. Okay, and then the displacement reaction occur between the strong reducing agent, that is copper, okay, and the strong oxidizing agent, that is silver ion, Ag plus. So displacement reaction of equation macam ni. Di mana tempat Ag ni, okay, tempat Ag telah diganti dengan Cu. Dengan Cu. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni? So kita dapatlah persamaan yang komplit macam ni lah. Dapat persamaan komplit. Menunjukkan bahawa, okay, daripada persamaan ni menunjukkan bahawa Cu boleh displace Ag plus daripada larutan AgNO3 untuk membentuk CuNO3 to dan Ag. Okay, dapat tak ni? Okay, kenapa? Sebab strong reducing agent kita adalah Cu. Cu strong reducing agent. Manakala strong oxidizing agent kita adalah silver ion. Ni silver ion. Silver ion Yang ni silver ion tau. Okay, boleh faham? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Boleh. Ada masalah tak? Ada masalah tak nak tanya? Tak ada? Boleh faham? Boleh. Boleh lah. Okay, very good. Ingat balik Cu atom. Okay, Cu atom merupakan strong reducing agent. Okay, strong reducing agent. Okay, manakala Ag plus ion. Okay, Ag plus ion merupakan strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So tindak balas boleh berlaku. The displacement reaction occur. Boleh berlaku. Okay. Sekarang ni kita tengok pula contoh dua. Okay, kita tengok contoh dua. Okay, tengok betul-betul. Okay, kita tengok contoh dua. Okay, contoh dua kita ada. Okay, sekejap teacher ke bawah sikit. Macam mengganggu. Okay, sekarang ni kita tengok contoh dua. Okay, contoh dua kita ada. Okay, contoh dua kita ada copper wire. Okay, copper wire Cu in magnesium nitrate. In magnesium nitrate. Okay, yang ni adalah copper Cu. Okay, yang ni Cu. Lepas tu kita ada larutan MgNO3. Ada MgNO3. NO3 2. Okay, so jadi kita buat perbandingan antara tu. Okay, kat sini menunjukkan logam yang terlibat adalah antara Cu dan juga Mg2+. Mg2+. Okay, so langkah pertama sama juga macam tadi. Langkah pertama kamu tulis dulu persamaan berdasarkan kepada standard electrode potential kita ni. Standard electrode potential series kita. Okay, kita tulis dulu. So yang terlibat kat sini apa dia? Yang terlibat adalah Cu dengan Mg. So kamu ambil yang tu je. Okay, Cu mana Cu? Okay, Cu kat sini. Mg kat mana? Okay, Mg ada kat atas ni. Okay, Mg kat sini.
Okay, so antara dua tu. Boleh? Okay, so langkah pertama, the standard electrode potential EO is arranged from the most negative to the most positive. Okay, kamu tulis dulu. Okay, tulis dulu iaitu yang terlibat adalah Mg2 plus tambah 2 elektron will produce Mg di mana dia punya EO-nya adalah negatif 2.38. Dan satu lagi adalah Cu2 plus tambah dengan 2 elektron, okay, will produce Cu. EO-nya adalah positif 0.34 volt. Okay, so dia kata dia disusun daripada negatif kepada positif. Fahamkan balik? Makin ke atas adalah negatif, most negatif. Okay, makin ke bawah dia adalah most positif. Most positive. Okay. So, kita tengok balik. Tengok lagi. The EO value of Cu is more positive than EO of Mg. Okay. More positive untuk Cu. Okay. So, copper. Okay. Copper is a weaker reducing agent than Mg. Copper ni, Cu ni. Okay. Sebab kita nak bandingkan dengan Mg ni. Cu merupakan weaker reducing agent. Dia tak boleh jadi dia lemah. Cu ni weaker. Tadi kuat. Kalau kita bandingkan dia dengan Ag, dia kuat sebab dia berada sebelah hati, weaker. Kalau kita bandingkan Ag, dia kuat. Tapi bila kita banding dengan Mg, dia dah jadi weaker reducing agent. Okay, weaker reducing agent. Therefore, copper Cu has lower tendency to release electron. Jadi bila dia weaker, dia kecenderungannya untuk membebaskan elektron adalah sangat lemah. Sangat rendah. So copper Cu does not go oxidation. So copper tidak boleh mengalami oxidation process. Tak boleh mengalami oxidation process. Teacher, kenapa yang tadi boleh je dia mengalami oxidation process? Yang tadi boleh sebab kita bandingkan tadi dengan Ag. Tadi kita bandingkan dengan Ag. Kalau Ag, tapi dengan Ag tak boleh dah. Okey, kita banding dengan Ag tak boleh berlakunya oxidation. Tak boleh berlaku oxidation. Why? Merupakan weaker reducing agent. Compare dengan siapa? When we compare with the magnesium. Bila kita compare dengan magnesium, dia adalah weaker. So tak boleh berlaku oxidation. Okay. Now, habis tu teacher macam mana? Okay, now kita tengok. The EO value of Mg is more negative. EO value of Mg is more negative than EO of Cu, berbanding dengan Cu. So, magnesium ion Mg, magnesium ion yang ni is a weaker reducing agent. Dia juga merupakan weaker reducing agent. Okay, weaker reducing agent. Weaker reducing agent. So, kalau dia weaker reducing agent, compared to Cu2 plus Okay, therefore Mg2 plus ion are difficult to receive electron to form magnesium atom. So bila dia weaker, dia tak boleh mengalami proses apa? Dia tak boleh mengalami proses reduction. Dia tak boleh mengalami proses reduction. Susah untuk dia mengalami proses reduction. Sebab apa? Dia sukar untuk terima elektron. Dia sukar untuk terima elektron. So tak berlaku juga proses reduction. Okay, magnesium ion does not undergo reduction. Tak boleh berlaku reduction juga. So kalau dua-dua tak boleh berlaku, Cu tak boleh berlaku oxidation. Mg2 plus tak boleh berlaku reduction. So macam mana teacher? So the displacement reaction does not occur. Tak berlaku. Proses penyesaran tidak berlaku. Okay, tidak berlaku antara siapa? Between a weak reducing agent, okay, weak reducing agent iaitu Cu, reducing agent, okay, iaitu Cu, and with weak oxidizing agent, that is magnesium ion. Dua-dua weak. Okay, yang ni pula adalah weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent. So kalau kedua-duanya weak, okay, yang ni weak reducing agent, yang ni weak oxidizing agent. So reaction does not occur. Reaction does not occur.
Tindak balas tidak berlaku. Kalau kedua-duanya adalah lemah, tindak balas tidak berlaku. Boleh? Dalam erti kata yang mudahnya, CU tidak boleh menyesarkan MG. CU tidak boleh menyesarkan MG. So kalau kita tulis persamaan kat sini, kita tulis persamaan kat sini, CU tambah dengan MG NO3 2, ni dia tidak boleh berlaku tindak balas. Tak boleh berlaku tindak balas. No reaction. No reaction kat sini. No reaction. Kenapa no reaction? Ni tengok ni. CU tak boleh. CU cannot displace Mg2 plus. Tak boleh menyesarkan Mg2 plus. Tak boleh displace. Kenapa? Kenapa dia tak boleh displace? Because it is weak reducing agent. Sebab apa? Sebab dia adalah weak reducing agent. Dan Mg ini sendiri, Mg2 plus ini sendiri, itu weak oxidizing agent. So tindak balas tidak berlaku. Boleh faham? Tindak balas tidak berlaku. Ada soalan tak setakat ni nak tanya? Boleh faham tak? Boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh faham Allah, tangan saya dah belengas lah pula anak saya ni makan aiskrim ni. Boleh faham now kita tengok self-assess 1.2. Yang ni saya ambil soalan latihan daripada buku teks self-assess 1.2. Kamu tak dapat pergi buku teks kan? Boleh tengok buku teks digital muka surat 26 nanti, page 26. Apa soalannya? Apa yang ditanya? Kita tengok table standard electrode potential value of half cell for some metal. Menunjukkan persamaan setengah. Persamaan setengah untuk sesetengah logam. Mana tu? Yang mana teacher? Yang ni. Yang ni bersama dengan nilai EO-nya. Bersama dengan nilai EO-nya. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Soalan pertama dia minta apa? Arrange. Soalan yang pertama, arrange the atom or ion in table 1.7 in an ascending order. Ascending order, terutama naik. Of the strength oxidizing agent and reducing agent. Dia suruh kamu susun. Macam mana kita nak susun? Kamu rasa-rasa? Rasa-rasa yang mana? Rasa-rasa yang mana dulu kita nak tulis? Soalan A dulu Yang mana yang kita nak tulis? MG, betul. So kamu kata MG kita tulis MG dulu. Mg2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Mg. Tulis bersama dengan nilai EO dia. EO sama dengan negatif 2.38 volt. Kemudian? Zn. Kemudian siapa pula? Zn. Kita tulis Zn. Zn2 plus tambah 2 elektron will produce Zn. Nilai EO-nya adalah negatif 0.76 volt. Lagi? Lepas tu? Cu. Lepas tu? Cu2 plus tambah 2 elektron will produce Cu dan nilai EO-nya adalah positif 0.34 volt. Then ada lagi tak? Ada satu lagi. Apa yang kali? Ag plus. Ag plus tambah elektron will produce Ag dan nilai EO-nya adalah positif 0.80 volt. Cuba kita cek balik. Kita cuba cek balik. Tadi kita belajar yang paling atas, yang paling atas most negative or most positive? Yang atas. Positif or negatif? Negatif. Yang paling atas? Negatif. Most negatif. Yang paling atas adalah most positif, negatif. Yang paling bawah? Most positif. Yang paling bawah adalah most positif. Most positif. So kalau dia most positif,
Dia oxidizing agent ataupun reducing agent? Oxidizing agent ataupun Oxidizing agent. Oxidizing. most negative. Oxidizing. Most negative. Reducing Most negative. Most Reducing. negative. Reducing agent. Tengok balik kat sini. Reducing agent. Okay, stronger reducing agent. Stronger reducing agent. Kalau dia most positive, dia adalah stronger. Stronger what? Oxidizing. Agent. Boleh? Stronger oxidizing agent. Boleh faham tak ni? Boleh Boleh. Okay, very good. Okay, now kita tengok pula soalan B. Soalan A tu tak ada nak tanya kan? Ada nak tanya apa-apa tak? Soalan A. Okay, now tengok soalan B. Soalan B, based on your answer in A, berdasarkan jawapan kita pada A ni, okay, jawapan kita pada A ni, okay, explain if the reaction will occur for the following item. Berdasarkan kepada jawapan kita di A ni, kamu kena terangkan sama ada tindak balas ini berlaku ataupun tidak ni. Okey, tindak balas ini berlaku ataupun tidak. Tindak balas antara apa? Mg dengan Cu2+. Tindak balas antara Mg dengan Zn2+, dan juga tindak balas antara Cu dengan Zn2+. Berlaku ataupun tidak. Dan kamu kena explain lah sebab apa dia berlaku ataupun sebab apa dia tidak berlaku. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok sama-sama. Soalan untuk B. Okay, soalan untuk B. Nak guna pen color apa hijau lah, hijau. Okay, soalan untuk ni hijau. Soalan B. Okay, soalan B, kita tengok dulu yang pertama. Adakah tindak balas antara Mg dan juga Cu2+ berlaku ataupun tidak? Berlaku ataupun tidak, dan kamu kena terangkan kenapa. Okay, kita tengok yang pertama. Antara Mg dengan Cu2+. Okay, katakanlah kita ada, okay, cikgu lukis sikit gambar rajak. Okay, katakanlah kita ada, kita buat macam tadi. Okay, kita masukkan Mg dalam ni, dan kita ada larutan. Okay, kita ada larutan apa? Okay, dalam ni kita ada larutan katakanlah CuSO4. Kita ada CuSO4. Okay, lepas tu yang kat sini kita ada Mg. Okay, adakah tindak balas ini berlaku ataupun tidak? Okay, adakah tindak balas ini berlaku ataupun tidak? Okay, so langkah pertama kita kena buat apa? Langkah pertama kita cuba buat persamaan tadi kan? Okay, cuba kita buat persamaan. Cuba kita buat persamaan dan lepas tu kita terangkan. Okay, cuba kita buat persamaan. Okay, kalau Mg, okay, antara Mg dengan Cu, kita ambil balik persamaan kita yang kat atas tadi. Cikgu nak nampak ni. Mg 2 positif tambah dengan 2 elektron menghasilkan Mg, iaitu nilai IO nya adalah negatif 2.38 volt, dan lagi satu kita ada Cu, itu ni Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu, dan nilainya adalah yang ni, IO nya adalah 0.34 volt. 0.34 volt. Lupa tulis negatif ke positif. Positif 0.34 volt. Okay. So, bila kita dah buat macam tu, kita tengok yang mana yang lebih negatif. Okay, yang lebih negatif, most negatif adalah Mg. Mg kan? Okay, yang ke bawah ni adalah most positif. Most positif. Kalau dia more negatif, okay, more negatif, kita tengok sebelah kanan. Tengok more negatif, kita tengok sebelah kanan, iaitu Mg. Okay, Mg, adakah Mg strong reducing agent? Betul tak? Mg ni strong reducing agent. Mg is a strong reducing agent. Betul tak? Strong reducing agent. So betul. So kalau dia strong reducing agent, dia akan mengalami apa? Dia akan mengalami apa? Bila dia strong reducing agent, dia mengalami apa? Oxidation or oxidation? Mengalami oxidation. Oxidation apa? Dia lose elektron. Betul? Dia lose elektron. Betul tak ni? Betul. Betul tak ni? Betul. Okay. So, betul. Kita pun bolehlah buat persamaan kita. Okay. Kita pun bolehlah buat persamaan. Persamaan apa? Persamaan oxidation. So, oxidation half equation is equal to Mg will produce Mg2+ tambah dengan 2 elektron. Okay, dapat?
Dapat eh? Dapat. Okay, ni sebab saya buat seperti tu. Okay, and then, dapat eh? Okay, and then tu kita tengok sebelah right side. Okay, now kita tengok sebelah left side. Okay, left side kita ada Cu2+. Okay, betul? Kita ada Cu2+. Okay, Cu2+ is most positif. Kalau most positif, ni cikgu buat ni. Most positif dia adalah stronger oxidizing agent. Betul? So, dia adalah stronger oxidizing agent. Stronger oxidizing agent. So kalau dia stronger oxidizing agent, mengganggu saya punya tu. Okay, kalau dia tu stronger oxidizing agent, okay, stronger oxidizing agent. Kalau dia stronger oxidizing agent, dia mengalami apa? Dia Reducing. mengalami apa? Mengalami reduction. Betul? Dia mengalami reduction process. Reduction process that Allah. ni dia lose electron or gain electron? Gain. Gain electron. Betul? Dia gain electron. Kamu kena ingat tu. Dia gain electron. Reduction, gain electron. Okay, so kita bolehlah buat persamaan dia. Reduction half equation. Reduction half equation is equal to ni Cu2 plus tambah gain electron. So tambah apa? Tambah 2 electron. Produce apa? Produce Cu. Okay, produce Cu. Boleh nampak tak ni? Boleh faham tak ni? Boleh. Tidak balas berlaku ke tidak? Tidak balas berlaku ke tidak? Berlaku. Berlakulah tindak balas. Okay, berlaku tindak balas. Boleh? Tindak balas berlaku di mana Mg, okay, di mana kalau cikgu tulis persamaan lengkap dia, okay, M tambah dengan Cu, contoh tadi cikgu ambil CuSO4 no? Okay, CuSO4, so kita akan dapat MgSO4 tambah Cu. Okay, di mana Mg boleh menyesarkan Cu daripada larutan garamnya. Okay, Mg can displace Cu from its solution to form what? To form MgSO4 and Cu. Kenapa tidak balas berlaku? Kerana dia melibatkan strong reducing agent. Okay, kerana dia melibatkan strong reducing agent and strong oxidizing agent. Kalau dia dua strong, berlaku tindak balas. Kalau dia tu weak, okay, weaker reducing agent or weaker oxidizing agent, tak berlaku tindak balas. Okay, boleh? Okay, sekarang ni cikgu nak tunjukkan ayat yang lengkap. Okay, nak tunjukkan ayat yang lengkap. Sekejap lagi saya nak suruh saya akan soal. Siapa nak kena jawab sekejap lagi. Okay, tengok betul-betul. Sekejap lagi saya akan petik nama siapa nak kena jawab nanti. Okay, cara kamu tulis ayat. Okay, kamu ambil Mg. Okay, Mg is a, okay, kamu ambil tulis ayat lah. Mg is a stronger, mana ni? Stronger reducing agent. Okay, stronger reducing agent. Okay, stronger reducing agent. So kalau dia stronger reducing agent, Mg, okay, Mg atom, nampak ni, dia lose electron. Lose electron. Boleh? Dia lose electron and what? Oxidation. Oxidation process. Oxidation process occur. Okay, ini poin yang pertama. Dapat? Mg is a stronger reducing agent. Mg atom lose electron and oxidation process occur. Okay, bagi perhatian betul-betul. Saya akan soal. Okay, poin yang kedua tu untuk Mg. Okay, sekarang pula untuk Cu2+. Okay, macam mana nak tulis Cu2+? Okay, ni Cu2+. Okay, Cu2+ ion, Cu2 oxidizing agent is a stronger oxidizing agent. Dia adalah stronger oxidizing agent. So, bila dia stronger oxidizing agent, titik dulu. Cu atom, Cu2+ ion, Cu2+ ion gain electron. Nampak dia gain electron ni. Okay, gain electron. Okay, boleh? Dia gain electron. And proses apa berlaku? Reduction. And reduction process occur. Reduction process occur. Okay, and reduction process occur. Jadi, okay, itu poin yang kedua. Okay, poin yang ketiga. Ni baru soalan A tau. Baru soalan A. Poin yang ketiga, redox reaction. Okay, redox reactions occur between pukul 10. Okay, occur
occur between what? Occur between strong. Okay, strong reducing agent. Strong reducing agent. Mana strong reducing agent? Ni. Strong reducing agent. Okay, and strong oxidizing agent. Nampak? Okay, so kita ada 3 point kat situ. Kita ada 3 point kat situ. Kamu kena buat tu. Okay. So redox reaction occur between a strong reducing agent and strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. Berlakulah tindak balas. Okay, boleh? Boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni? Nampak tak? Boleh. Boleh ya? Okay, very good. Okay, kalau boleh faham, kita nak pergi pula kepada soalan B. Kita nak pergi pula pada soalan B. Tengok betul-betul, saya lagi soal nanti. Okay, sekarang kita tengok kepada soalan B. Okay, so ni jawapannya. Okay, ni jawapannya. Tapi nak dapat jawapan yang macam ni, kamu kena faham dulu ni, dia punya konsep yang kat atas ni. Bila faham yang tu, kamu boleh tulis dengan sendiri. Okay, sekarang ni kita tengok yang B. Okay, yang B adalah antara Mg dengan Zn2+. Antara Mg dengan Zn2+. Okay, kita nak tengok yang B. Yang B adalah antara Mg dengan Zn2+. Okay, cikgu tulis kat bawah. Okay, B. Okay, sekarang kita tengok yang B. Okay, yang B adalah antara Mg dengan Zn2+. Okay, let's say kita ada, sama macam tadi, katakanlah kita ada kat sini. Okay, kita ada larutan zinc sulfat. Katakanlah kita ada zinc sulfat kat sini. Dan kita ada dalam ni, okay, pita magnesium streak, Mg. Okay, tengok. Adakah tindak balas ini berlaku ataupun tidak? Okay, sama juga yang penting yang kamu kena buat, cuba dulu tulis persamaan. Okay, cuba dulu tulis persamaan. So, daripada yang kamu buat yang kat A tadi, okay, yang ni ya. Daripada yang kamu buat yang A ni, okay, tulis dulu persamaan. Okay, kita tulis persamaan kita sama-sama. Okay, untuk Mg. Okay, macam mana persamaan untuk Mg? Macam mana untuk Mg? Baik, persamaan untuk Mg. Mg2+. Tambah dengan berdasarkan kepada tulis tadi. Okey, Mg2+ tambah dengan 2 elektron produce what? Produce Mg. Produce Mg. Okey, berapa bacaan dia? Bacaan dia tadi berapa? EO-nya adalah negatif 2.38 volt. Betul? Okey, manakala untuk Zn? Okey, betul Okey, manakala untuk Zn? Okey, macam mana persamaan Zn? Zn2+ tambah dengan 2 elektron menghasilkan apa? Apa nilai EO dia? EO positif. EO nya apa? Untuk Zn negatif 0.76 volt. Betul? Okey, betul lah. Okey, now kita tengok. Kita kenal pasti dulu yang mana most negatif, yang mana more positif. Okey, so daripada sini, yang sebelah atas ni, okey, sama macam tadi, yang sebelah atas adalah most negatif. Yang berada di bawah adalah more to positif. Okey, yang berada di bawah adalah positif, more positif. Okay, so kalau yang berada di atas adalah more negatif ataupun most negatif, reducing agent or oxidizing agent? Reducing agent or oxidizing agent? Reducing agent. Apa dia? Reducing agent. Reducing agent. Kalau reducing agent, gain electron or lose electron? Mengalami oxidation or reduction? Oxidation or reduction? Oxidation or reduction? Oxidation process. Okay, oxidation process. Gain electron or release electron? Gain electron or release electron? Lose electron. Lose electron. Okay, lose electron.
Loose electron. Okay, sekarang kita tengok yang warna merah ni pula. Okay, yang warna merah ni Zn. Okay, untuk Zn. Okay, more positif. Okay, more positif dia adalah apa dia? Oxidizing agent. So dia Process reduction process. Reduction process. gain electron. Yes. Reduction process. Okay. So dia gain electron. Okay, dapat? Dapat Okay, sekejap saya nak kena pasang juga dia punya tidak dia asyik keluar. Dapat Okay. Now, seterusnya. Seterusnya kita nak kena buat apa pula? Okay, lepas tu bila kita dah kenal pasti ni, kita cuba buat persamaan setengah. Okay, cuba kita buat persamaan setengah. Dia kata Mg. Kita tengok, dia merupakan reducing agent. So, reducing agent kita tengok sebelah right side. Okay, kita tengok right side. Okay, right side kita. Okay, right side kita adalah Mg. Betul? Berlaku apa? Oxidation process. Dia buat apa? Dia lose electron. Okay, so bermaksud kita akan dapat oxidation half equation. Kita akan dapat oxidation half equation. Okay, so dia buat apa? Dia lose electron. Teacher nak pilih yang mana satu? Ambil Mg. Mg buat apa? Mg lose electron. So menghasilkan Mg2 plus tambah dengan 2 electron. Mg2 plus tambah dengan 2 electron. Why? Because it is strong reducing agent. Okay, now kita tengok yang ni, yang bawah ni pula. Zn2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Okay, dia merupakan strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent kita tengok sebelah left. Okay, kita tengok sebelah left side. Okay, left side. Okay, left side ada apa? Left side ada Zn2 plus. Abaikan 2 elektron. Zn2 plus. Okay, bila kita ambil Zn2 plus, kita akan dapat reduction half equation. Okay, so reduction half equation kita adalah Zn2 plus. Zn2 plus dia buat apa teacher? Dia mengalami reduction process di gain electron. Okay, so gain electron tambah 2 negatif. Okay, menghasilkan apa? Menghasilkan Zn. Okay, boleh? Dapat tak ni? Okay, so tidak balas ini berlaku ke tidak? Dapat. Berlaku tak? Berlaku. Tidak balas ini berlaku ke tak? Berlaku. Tidak balas ini berlaku. Kalau kita tulis persamaan chemical equation dia, kita dapat chemical equation not ionic chemical equation ni, chemical equation. Katakanlah kita ada Mg tambah dengan zinc sulfat tadi. Okay, menghasilkan MgSO4 tambah Zn. So di sini kita dapati Mg can displace Zn from its solution to form MgSO4 and Zn. Di sini menunjukkan reaction berlaku di mana Mg boleh menyesarkan Zn daripada ZnSO4. Boleh? Kenapa? Sebab kedua-duanya merupakan strong reducing agent dan juga strong oxidizing agent. So tidak balas berlaku. Boleh faham? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh faham tak? Boleh? Okay, very good. Boleh. Sekarang ni cikgu nak kamu tuliskan ayat. Macam cerita-cerita tulis tadi. Macam teacher tulis tadi. Oh, sesasa saya ni. Okay, ayat yang pertama. Kita nak tulis apa? Ayat yang pertama. Okay, cuba. Siapa nak cuba dulu? Okay, siapa nak cuba dulu? Ayat yang pertama. Sekejap lagi, ayat yang kedua orang lain sambung. Okay, ayat yang pertama nak tulis apa? Mg. Apa dia? Mg is a stronger reducing agent. Mg. Okay, Mg is a stronger reducing agent. Bagus. Stronger reducing agent. Mana kita tahu dia stronger reducing agent? Ni dia stronger reducing agent. Siapa? Mg. Right side. Okay, very good. So bila dia stronger reducing agent, so Mg enter Lose electron. use electron and then And oxidation process. Process occur. okay, lose electron easily and oxidation process Occur. okay, very good. Pandai pun. Okay, boleh? Dapat point yang pertama. Okay, point yang kedua.
Okay, point yang kedua. Siapa nak jawab? Cepat. Zn plus Point yang kedua. Okay, Zn plus Zn plus ion. Kita sebut ion Zn plus ion. Dekat dia dah tak ada ion. Is a stronger oxidizing agent. stronger oxidizing agent. Stronger oxidizing agent. Okay, so bila dia stronger oxidizing agent, Dia Zn plus ion gain electron. Plus ion Zn gains plus electron. ion gain bahagian berapa dekat? Okay, gain electron easily Kita tadi easily dengan mudah. Okay, Reduction process occur. then reduction process bagus. Zain ke siapa tu? Lelaki tu. Okay, bagus. Then reduction process occur. Okay. Yang terakhir, point yang Boleh. ketiga. Point yang ketiga. Boleh. Point yang ketiga nak kira apa? Reaction occur Reaction Reaction occur between Redox reaction occur between apa? Between reducing agent and strong reducing agent and strong reducing oxidizing agent. strong oxidizing agent. Okay, now tulisan saya. Di antara strong reducing agent and strong oxidizing agent. Dapat? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Okey, senang ke susah sebenarnya? Senang ke susah? Yang penting kamu kena ingat dia punya konsep asas ke atas ni. Ingat konsep asas ke atas ni. So bolehlah, insya-Allah boleh tulis kat bawah tu. Okey, boleh? Okey, now kita pergi yang antara Cu, okey, antara Cu dengan Zn2+. Antara Cu dengan Zn2+. Okey, berlaku tak tindak balas antara Cu dengan Zn2+? Okey, kita cuba buat kat bawah pula. Kita tak naik. Ni. Zn dengan Cu. Tindak balas yang ketiga. Antara apa tadi? Cu dengan Zn2+. Berlaku ke tak antara Cu dengan Zn2+? Okay, let's say kita ada, cikgu lukis dulu. Katakanlah kita ada kat sini, kita ambil yang sama, larutan ZnSO4. Okay, kemudian kita masukkan dalam ni Cu. Okay, Cu3. Okay, kita masukkan Cu dalam tu. Okay, kita tengok berlaku tak tindak balas. Okay, langkah pertama, kamu tulis dulu persamaan. Okay, sama macam tadi dulu. Buat dulu persamaan dia. Okay, macam mana persamaan dia? Okay, persamaan untuk Cu. Okay, persamaan untuk Cu. Macam mana persamaan untuk Cu? Okay, macam mana persamaan untuk Cu? Cu2 plus tambah 2 Cu2 plus tambah 2 elektron. 2 elektron will produce. Okey, dan IO-nya IO-nya macam mana? Sama dengan positif 0.34 watt. Okey, and then untuk Zn? Okey, Zn2 plus Tambah 2 elektron will produce Zn. Dan nilai IO-nya berapa? negatif 0.06. Nilai IO-nya berapa? Negatif 0.76 volt. 0.76 volt. Okey, boleh? Okey, stop. Dia kata Cu ni. Cu kat sini ni. Cu dengan Zn2+. Antara Cu dengan Zn2+. Kamu rasa berlaku tak tindak balas? Kita kata dah tadi, kalau dia makin ke atas, okey, makin ke atas dia adalah most negatif. Tapi kalau dia di bawah, dulu kita tengok lagi. Kita tengok lagi. Ini agent. Reducing agent or oxidizing agent? Negatif. Negatif reducing or oxidizing? Reducing agent. Reducing agent. Reducing agent. Okay, reducing agent. Okay, strong reducing agent Okay, mengalami proses apa? Mengalami proses apa? Oxidation. Mengalami proses oxidation. So that's mean it's lose electron. Boleh? Okay, manakala yang ni
Okay, dia merupakan oxidizing agent. Okay, berlaku reduction dan gain elektron. Gain elektron. Okay, kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini. Left side, right side kita. Okay, kita tengok right side kita. Okay, right side kita. Okay, mana dah? Okay, right side. Okay, right side. Okay, right side kita Zn. Betul tak? Right side kita Zn. Sepatutnya Zn lah dia merupakan reducing agent. Dan dia yang akan mengalami oxidation. Dan dia yang akan lose elektron. Tetapi tiba-tiba dia bandingkan dengan Zn2+. Dia bandingkan dengan Zn2+ adalah left side. Faham ni? Zn2+ adalah left side. Okay, so kalau left side, okay, kalau belah left side ni merupakan oxidizing agent. Okay, left side ni merupakan oxidizing agent. Merupakan oxidizing agent. So kalau kat sini strong oxidizing agent, sini stronger oxidizing agent. Stronger, sepatutnya yang ni stronger. Tapi kita tengok kat sini sebelah kiri, kita bandingkan dengan sebelah kiri, dia dah jadi oxidizing agent. Tapi dia weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent. Boleh? So kalau dia weak oxidizing agent, yang ni pula, Cu ni pula, okay, Cu ni pula merupakan weak reducing agent. Weak reducing agent. Yang ni weak oxidizing agent, yang ni weak reducing agent. So tidak balas berlaku ataupun tidak? Hello? Berlaku atau tidak? Tidak balas tidak berlaku. Tidak balas tidak berlaku. Okay? Tak berlaku tidak balas tu. Sebab apa tak berlaku? Sebab Cu atom ni dia susah nak release elektron. Sebab dia weak reducing agent. Bila dia weak reducing agent, dia sukar untuk lose elektron. Okay, difficult to lose elektron. Okay, difficult to lose elektron. Difficult to lose elektron. So tak berlakulah. Jadi oxidation process tak berlaku. Oxidation process tak berlaku. Manakala yang ni pula, okay, yang ni pula dia difficult to gain electron. Okay, difficult to gain electron. Susah untuk dia terima elektron. So bila dia susah untuk terima elektron, bermaksud berlaku. Jadi tidak balas redox antara Cu2+ dengan antara Cu dengan Zn2+ tidak berlaku. Tiada reaction. Tidak balas antara Cu dengan ZnSO4 tidak berlaku. No reaction. No reaction. Okay, tidak berlaku. Maknanya tidak balas redox tidak berlaku lah. Boleh? Okay, so macam mana kita nak tulis ayat ni saja? Allah, macam panjang dia. Macam mana kita nak tulis ayat ni? Okay, so macam mana kita nak tulis ayat? Tengok sama-sama. Okay, point yang pertama. Okay, point yang pertama yang kamu kena ada, kamu kena bagi tahu dulu dia tu adalah weaker reducing agent or weaker oxidizing agent. Okay, tulis sama-sama. Cu is a weak reducing agent. Okay, Cu is a weaker reducing agent. Okay, titik. Okay, so Cu atom is difficult. Okay, is difficult to lose electron. Difficult to lose electron. Okay, difficult to lose electron. Boleh? Okay, so bila dia difficult to lose electron, berlaku tak tindak balas oxidation? So in oxidation reaction does not occur. Does not occur. Okay, boleh? Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Okay, sekarang ni cuba kamu buat ayat untuk nombor 2. Cuba buat ayat untuk nombor 2. Tadi cikgu bagi ayat ni untuk Cu. Saya bagi ayat ni untuk Cu. Cuba kamu bagi ayat untuk Zn. Tadi kita terangkan untuk Cu. Sekarang kita nak terangkan untuk Zn. Okay, macam mana Zn? Zn2+ ion. Zn Boleh? It's a weaker oxidizing agent. Pandai tu. It's a weaker oxidizing agent. Okay, titik. So, Zn2+ ion is difficult
What? To gain electron. To gain electron and Reduction. Not occur. reduction process. Okay, reduction process. What? Does not Not occur. occur. Pandai pun. Okay, reduction process does not occur. Tulis. Does not occur. Okay, boleh? Pandai pun. Okay, so kita buat untuk dua-dua sekali tau. Satu untuk CU dan satu lagi untuk Zn2+. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3. Okay, poin yang terakhir nak tulis apa? Poin yang terakhir. Redox Kalau tak ada kita tulis reduction. Redox reaction. Does not. Not occur. Reaction does not occur. Does not occur between. Okay. Between what? reducing agent and oxidating agent. Reducing agent. And weak oxidizing agent. Okay. Boleh faham tak? Jadi bermaksud kat redox reaction does not occur. Kenapa tak berlaku? Tak berlaku antara weak reducing agent dengan weak oxidizing agent. Tidak berlaku. Kalau kedua-duanya strong reducing agent and strong oxidizing agent, barulah dia berlaku. Ni sebab Cu pun weaker, okay, weaker reducing agent, Zn2+ ion pun weaker oxidizing agent. So tindak balas redox tidak berlaku. Tindak balas redox tidak berlaku. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Senang ke susah? Senang ke susah? Boleh Okey. Nak kamu buat latihan dalam buku teks muka surat 26 ni yang kita dah bincang ni. Okay, cuba buat balik, cuba salin semula, salin soalan dan tulis jawapan yang lengkap macam teacher dah tunjuk contoh ni, buat dalam buku latihan. Boleh? Buat dalam buku latihan ada apa-apa masalah bolehlah WhatsApp tanya, nak tanya dalam grup pun tak ada masalah. Okay, ada soalan tak setakat ni nak tanya apa-apa? Ada tak apa-apa soalan? Tak ada, boleh faham? Boleh. Ada.